Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menyambung kembali untuk tadabbur kita surah Al-Mulk, dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk ayat yang berikutnya daripada sambungan surah Al-Mulk, ya. Insya-Allah untuk petang ini, tempoh hari kita berhenti sampai pada ayat 9, ya. Jadi kita sambung ayat ke-10 lah. Ayat 10 dan ayat ke-11 untuk kita habiskan bacaan kita tempoh hari, ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Sadaqallah. Betul kan? Baik. Kita lihat mafhum terjemahan bagi ayat 10 dan ayat yang ke-11. Allah Ta'ala menyatakan mereka berkata. Siapa berkata di sini? Iaitu ahli neraka, ya. Mereka berkata, kalaulah sekiranya kami dahulu sewaktu di dunia ini mendengar apa peringatan yang disampaikan oleh para rasul kepada kami, au naqil, dan kami memahami apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu, tentulah kami tidak akan menjadi penghuni neraka pada hari ini. Ini salah satu daripada bentuk penyesalan ahli neraka. Kemudian ayat yang ke-11, Allah Ta'ala lanjutkan lagi, akhirnya mereka, yakni penghuni neraka itu, memperakui dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan sememangnya celakalah nasib para penghuni neraka itu. Maknanya setelah mana mereka dihumbankan ke dalam neraka Allah, dan apabila mereka melihat azab-azab yang telah disediakan kepada mereka di dalam neraka itu, maka mereka mulai menyesali dan mengakui segala dosa yang mereka lakukan sewaktu di dunia dahulu adalah selayaknya bagi mereka untuk diazab, ya. Itu ada dua perkara yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita berdasarkan ayat ke-10 dan ayat yang ke-11, ya. Baik, kita balik semula pada ayat yang ke-10. Pada ayat yang ke-10 ini, ayat ini bercerita kepada kita tentang beberapa bentuk penyesalan orang-orang kafir di hari akhirat, ya. Sebenarnya penyesalan di hari akhirat ini, dia bukan berlaku kepada orang kafir sahaja, tetapi penyesalan itu juga berlaku kepada orang-orang yang beriman ataupun orang-orang Islam. Cuma bentuk penyesalan tu berbeza di antara satu dengan yang lain, ya. Sebab kalau kita lihat salah satu nama bagi hari kiamat disebutkan hari Al-Hasrah, ya, Yaumul Hasrah. Apa makna hasrah? Iaitu hari penyesalan yang tidak boleh untuk
disesali. Maknanya kalau menyesal pun tak boleh nak sesal lah. Lepas tu kalau kita baca dalam surah Maryam, Allah Ta'ala ada sebut wa anzirhum yaumal hasrah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam, dan berikanlah kepada manusia itu peringatan tentang hari penyesalan. Ya, pada ayat 39 dalam surah Maryam, bila manusia itu menyesal, kata Allah, idh qudiyal amr, bila Allah Ta'ala telah menentukan kepada mereka dua hal. Manusia ni dia start menyesal bila dua hal ini berlaku. Yang pertama, bila Allah Ta'ala sudah pun menghisap dan menimbang amalan mereka. Maksudnya semua amalan kita, perkataan kita, perbuatan kita, bila Allah dah hitung, Allah dah hisap, Allah dah timbang, keluar keputusan dia, semua akan menyesal. Sama ada menyesal sedikit atau menyesal banyak. Jadi tak ada siapa yang tak menyesal lah, akan ada yang menyesal. Ya. Mungkin kalau ada amalan pun menyesal kerana dapat sikit. Kalau yang dapat banyak, mungkin menyesal juga kerana tak dapat lebih banyak. Ya, yang lebih menyesal kalau tak ada langsung. Ya, ataupun menyesal kerana dia buat suatu amalan, tapi amalan tu Allah Ta'ala tak ganjari. Allah Ta'ala tak bagi pahala bagi amalan dia. Ya, tak diletakkan di atas timbangan kebaikan dia. Ini akan menyesal. Ini situasi pertama. Penyesalan yang kedua adalah qudiyal amr dekat situ, bila Allah Ta'ala menentukan di mana tempat kembali dia. Bila Allah Subhanahu Ta'ala menentukan di mana tempat kembali dia. Maknanya kalau seseorang itu ahli neraka, Allah putuskan dia masuk neraka, dia juga akan menyesal. Menyesal kenapa? Kerana kalau dia ahli neraka pun, dia menyesal kerana berharap supaya dia tidak menjadi neraka yang berada di tingkatan kedalaman itu. Ya. Dia kata kalau aku buat sedikit kebaikan, mungkin nerakaku tidak di sini, mungkin nerakaku di atas. Ya, maknanya mungkin siksaan dia lebih ringan, nerakanya itu lebih tinggi, bukan yang lebih di bawah, maka lebih tidak seberat azabnya berbanding neraka yang lebih di bawah. Itu bagi ahli neraka. Bagi ahli syurga pun akan menyesal. Kalau dia masuk syurga yang lebih bawah, dia akan menyesal kerana dia tak masuk syurga yang lebih atas. Kalau dia masuk syurga yang di atas pun, nikmat-nikmat sesama ahli syurga itu berbeza-beza di antara satu dengan yang lain, dan dia akan menyesal juga kerana walaupun berada di syurga yang sama, tapi darjat di dalam syurga yang sama itu berbeza-beza. Ya, jadi ini dua keadaan penyesalan manusia yang berlaku pada hari kiamat, pada hari penghisaban dan penimbangan, dan adalah pada hari ia ditempatkan tempat kembalinya di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Baik. Kemudian kita balik semula kepada penyesalan tadi, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada merakamkan kepada kita tentang beberapa bentuk penyesalan-penyesalan itu pada hari kiamat. Ya, maknanya Allah ada rakamkan beberapa bentuk penyesalan orang-orang kafir atau orang munafik atau orang-orang beriman pada hari kiamat. Misalan contohnya, penyesalan orang-orang munafik kerana mereka tidak mendapatkan pahala syahid. Ya, pahala syahid. Ya, seperti mana Allah Ta'ala sebut pada suratun Nisa ayat 73. Sebab bila Nabi SAW perintahkan mereka keluar pergi berjihad, sebagian orang-orang munafik atau orang-orang Islam yang lemah iman dia ni, mereka cuba mencari alasan supaya mereka tak hadir ke medan perang. Ya, tapi pada hari akhirat mereka akan berkata, ya laitani kuntu ma'ahum. Alangkah baiknya kalau dunia dahulu
aku berada bersama dengan para syuhada ini. Maknanya orang yang pergi perang. Kalau dia tak mati syahid pun, dia menyesal kerana tak dapat pahala jihad. Jadi kena bezakan dua. Satu, menyesal kerana tak dapat mati syahid. Dua, menyesal kerana tak dapat pahala jihad. Ya, pahala jihad. Pahala jihad tu banyaklah. Ya, kita pergi belajar ilmu pun jihad juga kan. Kita berhijrahkan diri pun pahala jihad juga, ya. Pergi berdakwah pun pahala jihad juga, ya. Jadi jihad tu ada jihad yang khusus, ada jihad yang umum. Kalau jihad yang khusus tu maknanya pergi perang lah. Kalau jihad yang umum tu maknanya jihad dalam konteks yang lebih luas, ya. Baik. Jadi mereka akan menyesal. Ya, menyesal mereka kerana tak dapat meraih pahala jihad ataupun tak dapat meraih pahala syahid. Ya, pahala syahid, ya. Baik. Ini penyesalan boleh berlaku kepada orang munafik dan boleh berlaku pada orang Islam. Orang kafir taklah, ya, sebab peperangan mereka tu tak dikira sebagai jihad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, di dalam ayat Al-Quranul Karim juga Allah Ta'ala ada menyebutkan penyesalan yang berikutnya. Nanti kita balik-balik pada surah Al-Mulk ni, penyesalan yang seterusnya lah. Penyesalan yang seterusnya oleh orang-orang kafir. Ini orang kafir pada hari kiamat, ya. Iaitu penyesalan mereka kerana mereka mendustakan, kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ini boleh kita lihat pada ayat 27 surah Al-An'am. Ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan kitab-kitab Allah lah, ya. Dalam konteks orang kafir disebut mendustakan, maknanya dia tak percayalah Quran tu kitab Allah. Dia akan menyesal. Sebab apa dia menyesal? Sebab dia tengok pada hari akhirat golongan Quran ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Yang pertama tadi golongan syahid diberi kemuliaan, golongan yang pergi berjihad diberi kemuliaan. Kali ini orang kafir akan menyaksikan sendiri macam mana penghormatan dan kemuliaan yang Allah beri kepada ahli Quran. So mereka menyesal, mereka kata, kitab ni lah yang dulu sampai kepada kami, yang kami kata dia bukan holy words of Allah, yang kami kata dia ni bukan kitab yang suci, kami kata ni kitab rekaan Muhammad, kami kata ini kitab syair, kami kata ini kitab sihir. Dia menyesal, ya. Yang pernah bakar Quran ke, yang pernah baling Quran, dia semua akan menyesal. Cuma tak ke dunia lah, menyesalnya di sana, ya. Kerana mereka kata kalau kitab yang kami pernah dengar ni kami beriman, kami tak dustakannya, kami tak menolaknya, kami tak meraguinya, pasti hari ini kami dapat syafaatnya. Syafaat dari Al-Quran itu sendiri atau kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam konteks orang kafir, ya. Dia akan menyesal kerana dia mendustakan Quran dahulu. Tapi dalam konteks orang Islam, dia menyesal kalau dia memulaukan Quran. Sebab dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala sebut, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Berkatanya Nabi SAW, wahai Tuhan, umatku telah menjadikan Quran ini sebagai kitab yang dipinggirkan. Maknanya orang, dalam konteks orang Islam, orang yang menyesali siapa? Yang baca satu surah je dalam Quran, surah lain tak baca, menyesal lah. Asal-asal inna a'tayna, surah lain tak nak baca, menyesal dia. Kalaulah saya semayang dulu, saya baca juga surah ni, kan dapat lebih sikit pahala. Masa tu menyesal lah. Kat dunia ni tak rasalah menyesal, rasa untung. Sebab apa untung? Sebab habis semayang cepat, kan? Tapi ke akhirat dia akan menyesal. Sebab itu
memulaukan Quran ni sama ada kita tinggal membacanya, kita tak ada masa nak membacanya, tak mengkhatamkannya, atau mengkhususkan apa-apa bacaan padanya dan tidak membaca yang selainnya. Yang ni pun Nabi larang. Nabi tak bagi kita hijrul Quran. Kita baca je satu surah, surah lain kita tak nak baca. Tak boleh. Sebab Allah tak turunkan surah tu saja. Allah turunkan 114 surah. Ya, jadi kita kena baca semualah. Tak bolehlah selektif dengan Al-Quran. Ya. Baik. Jadi kita akan menyesal. Ya, seseorang itu akan menyesal. Apatah lagi kalau memulaukan Quran tu maknanya dia tidak beramal dengannya, atau tidak mempelajarinya, atau tidak memahaminya. Sebab tu nanti kita balik kepada soal mu'li nanti, ya. Okey. Yang berikutnya, kalau kita lihat bagaimana Allah SWT juga merakamkan penyesalan yang seterusnya di dalam ayat Al-Quranul Karim. Misalnya Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-42 penyesalan orang-orang kafir atau orang-orang Islam kerana mereka menyengutukan Allah dalam ketuhanan ataupun dalam pengibadatan. Jadi antara perkara yang manusia akan menyesal lagi di akhirat ada dua benda. Satu, menyesal kerana mensyirikkan Allah dalam penyembahan atau dalam ketuhanan, seperti menganggap berhala itu Tuhan, atau menganggap batu ni boleh bawa kesihatan seperti Tuhan boleh menyihatkan, atau benda ni boleh menolak sial seperti mana Allah boleh membuang sial. Dia anggaplah benda-benda yang seperti itu, dia akan menyesal. Ya, akan menyesal pada hari akhirat. Itu dalam konteks ketuhanan. Hanya menganggap sesuatu boleh memiliki sifat Tuhan, sama ada sebahagiannya atau seluruhnya. Dia tak kira. Walaupun dia kata benda ni tak boleh bagi kuasa melainkan dalam bab ni saja, itu pun dah syirik. Dia tak perlu kena semua sifat Tuhan kena ada pada benda itu. Ya, itu satu hal. Mungkin kita orang Islam, alhamdulillah lah, itu pun tak tahulah, kadang-kadang boleh terpercaya kepada bomoh, kan, tukang tilik, macam-macam lah zaman sekarang ni, kan. Baik, kadang-kadang orang cakap kat kita, tempat awak ni bawa malang ni, kita pun percaya. Kebetulan kita tukar sikit, okey dah. Biasa kalau saya duduk kat tempat rumah tu je, macam-macam penyakit datang. Kalau saya pindah, alhamdulillah sihat saya. Macam setengah orang ada kefahaman macam tu. Itu tak boleh, kerana tidak boleh mendatangkan malang dan sial melainkan dengan izin Allah. Kadang-kadang benda tu berlaku macam tu, Allah nak uji kita je. Allah nak test kamu ni percaya benda itu ke kamu percaya pada aku. Baik, tapi dalam konteks yang lain, orang Islam akan menyesal, termasuk orang munafik yang paling ramai menyesal kerana mereka mensyirikkan Allah dalam ibadat mereka. Dalam ibadat. Bila kita sebut ibadat ni, maknanya riya, maknanya sum'ah, maknanya apa lagi? Ujub, ya? Mereka akan menyesal. Mana-mana amalan yang pernah dikerjakan tidak ikhlas kepada selain Allah, ini adalah amalan yang paling manusia akan sesali ramai di hari akhirat. Tak kisahlah atas tujuan apa pun, tapi manusia akan menyesalinya. Itu yang kita takut jugalah, ya. Sebab kadang-kadang dalam kita berikhlas tu, tiba-tiba Allah uji jadi tak ikhlas pula. Ya, baik. Yang seterusnya, penyesalan berikutnya Allah sebutkan dalam surah Furqan pada ayat yang ke-27. Penyesalan kerana tidak menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan.
tauladan, maknanya menyesal kerana tak menghidupkan sunnah Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi, walaupun sunnah-sunnah yang kecil, cara makan, cara minum, kan, cara ketawa pun kena ikut sunnah. Ni ketawa sampai nak tekak pun nampak apa yang sunnahnya. Nabi ketawa nampak gigi depannya, kita sampai gigi geraham tu orang boleh kira ada berapa banyak gigi. Gigi yang hilang, gigi palsu, semua orang tahu. Sebab ketawanya dahsyat sangat kan. Baik. Jadi maknanya kalau setakat benda-benda sunat tu, menyesalnya bukan menyesal tak boleh masuk syurga, tapi menyesalnya kerana dia tak buat benda tu pun dia tak dapat pahala tu, yang menyebabkan sepatutnya kalau dia dapat benda tu, dia boleh berada bersama lebih dekat dengan Nabi SAW. Jadi dia akan menyesal. Ya, sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut, Nabi kata tidaklah mana-mana kaum yang duduk dalam satu majlis yang dalam majlis tu tak menyebut nama Allah. Bayangkan ya, dalam riwayat, kalau boleh baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi kata siapa yang duduk atau baring, rehat, duduk, tapi dia duduk atau dia baring tak sebut nama Allah. Maknanya apa? Dia duduk tak sebut bismillah, dia baring tak baca doa, illa kanat lahu yaumal qiyamah tirah, melainkan pada hari kiamat dia menyesal. Kita berapa banyak duduk, berapa banyak baring, banyaklah, tak terkira lah baring, kan duduk dalam kereta duduk, satgi baring, lepas tu kan balik rumah pun duduk, satgi baring. Tapi duduk dan baring tu tak ada sebut nama Allah. Doa ke kan, ni ke, tak ada. So Nabi nak kata, kalau kita buat benda amalan adat pun, tapi kalau tak sebut bismillah pun boleh menyesal. Ini kan pula kalau benda-benda yang dituntut. Ini kan pula kalau benda-benda yang dituntut. Ya, maknanya benda-benda yang syar'inya yang dituntut. Ya. Okey, baik. Kemudian yang berikutnya, disebutkan tadi, lupa nak habiskan hadis tu, yang tak disebut padanya nama Allah dan selawat kepada Nabi SAW, maka mereka akan menyesal pada akhir kiamat. Sekalipun Nabi kata mereka masuk syurga, sekalipun masuk syurga, dia akan menyesal, kerana mereka tahu kalau mereka buat benda tu, mereka akan dapat yang lebih baik. Macam kita lah, kawan kita beli iPhone 14 Pro Max, dia beli harga murah. Betul ke? Ada ke 14? Betul lah, takut ketinggalan saya. Dia beli harga murah, harga sale. Kita beli harga mahal, kena tipu pula. Walaupun reward dia sama, tapi penyesalan dia tak samalah. Satu beli kena tipu, satu lagi beli original, ada warranty pula kan, tapi harga murah. Kalau dalam bab dunia pun kita boleh rasalah menyesal tu. Ini kan pula di akhirat. Baik. Kemudian pada ayat 28 surah Furqan, sama, susul selepas daripada ayat yang ke-27, penyesalan itu kerana penyesalan mereka pada hari kiamat kerana memiliki teman, kawan, ya, yang tadi itu ikutan pemimpin, yang ni teman atau kawan atau pasangan yang tidak baik, pun menyesal pada hari qiyamah. Betul, Allah Ta'ala sebut, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia kata, celakalah, malangnya kami, menyesalnya kami kalaulah kami tak kawan dengan orang ni. Sebab kami kawan dengan dia lah, kami pun jadi macam ni. Ya. Sebab tu faktor kawan pun kita kena bijak lah dalam memilih kawan-kawan yang tidak melalaikan kita daripada kebaikan. Ya. Okey. Kemudian yang seterusnya, di antara golongan orang-orang yang menyesal juga yang disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, pada ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, iaitu orang yang meninggalkan muhasabah. Orang-orang yang meninggalkan muhasabah.
Ini kita boleh tengok pada surah Al-Haqqah pada ayat 25 dan 26. Maknanya orang yang tidak melakukan hisab, tidak menghisap dirinya. Ini orang yang tidak merenungkan dirinya untuk dia melakukan muhasabah, sehingga kan dia leka pada dosa dan kemaksiatan dan lalai daripada taubat. Akhirnya dia terima pada hari kiamat buku amalannya dengan tangan kirinya. Sebab tu Allah sebut ayat 26 tu Allah kata walam adri ma hisab. Ini macam membazir umur lah. Sebab tu kata Hasan Al-Basri, kalau aku melihat orang yang membuang masanya atau orang yang mengatakan aku tidak tahu berbuat apa dengan masa lapangku, maka ketahuilah dia adalah orang yang celaka pada hari kiamat. Sebab orang yang tak nak celaka pada hari kiamat, mereka akan pastikan masa mereka semuanya penuh. Dia tak ada masa melepak, masa buang masa, tak ada. Ya? Maknanya masa dia sentiasa tersusun dengan perkara, baik me time ke we time ke, tak kisahlah, tapi pengisian itu benda yang bermanfaat. Ya? Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Banyak manusia yang akan berkata, malanglah kami, menyesalnya kami dengan apa yang telah kami sia-siakan daripada kehidupan kami. Maksudnya umur kami lah. Yang paling teruk menyesal kalau orang Allah dah bagi umur dia lebih daripada 40 tahun, tambah lagi 60 tahun, tapi tak buat apa. Oh, yang ni lagi dahsyat dia punya penyesalan dia. Ya, lagi keras penyesalan dia. Ya, seperti mana penyesalan Fir'aun yang Allah dah panjangkan umur dia, dan juga kaum-kaum Ad, kaum Samud yang Allah panjangkan umur mereka, tapi semua umur yang panjang tu tak bermanfaat pada mereka sikit pun. Patutlah Nabi SAW sebut, orang yang paling Allah Ta'ala benci, orang yang panjang umurnya tapi buruk amalan dia. Tapi yang paling Allah sayang adalah orang yang panjang umurnya tapi bagus amalan dia. Dia nak katakan bagus amalan ni, baik yang muda, baik yang tua, baguslah. Tapi kalau yang tua panjang umur bagus amalan, lebih baik daripada yang muda pendek umur bagus amalan. Kenapa? Sebab peluang untuk dia beramal tu lebih banyak berbanding yang pendek umur. Baik. Okey, itu di antara beberapa bentuk penyesalan yang Allah rakamkan. Yang terakhir yang Allah Taala sebut kat sini, penyesalan yang seterusnya, yang berikutnya saya tak tahu lah yang ke berapa, pada surah Al-Mulk yang kita baca ni. Apa penyesalannya? Yang pertama, nasma'. Penyesalan mereka kerana mereka itu tidak mahu mendengar peringatan-peringatan. Apa maksud mendengar peringatan itu? Iaitu mereka menjauhkan daripada peringatan. Sebab bila Nabi nak cakap, mereka lari. Nabi nak cakap, mereka lari. Sebab mereka lari, kenapa mereka menjauhkan diri? Sebab mereka tak nak dengar. Ataupun sebahagian mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Allah kata mereka meletakkan semua jari-jari mereka di telinga mereka. Allah bukan kata satu jari, Allah kata asabi', banyak jari. Tekan tutup setutup-tutupnya lah. Kat sini pengajaran dia apa? Menunjukkan kita orang yang menyesal adalah orang yang menjauhkan dirinya daripada kebaikan, sedangkan kebaikan itu ada di sisinya. Peluang buat baik itu ada. Dia yang menjauhkan diri daripada mengambil peluang itu. Ini orang akan menyesal. Sebab tu dia kata laukun. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, dan yang ketiga adalah akal fikiran. Tiga nikmat hidayah ni Allah Ta'ala akan soal kita pada hari kiamat. Ya?
Sebab tu ada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata akan datang pada hari kiamat 4 golongan. Ya, ada 4 golongan akan datang pada hari kiamat. 4 golongan ni bila dia datang pada hari kiamat, Allah masukkan dia dalam syurga. Walaupun ajaran Islam dah sampai kat dia, tapi dia tak beriman, tapi masuk syurga. Kenapa? Yang pertama, seorang yang peka. Dia datang hari kiamat, ya Allah, aku ni asam, aku ni peka, ya Allah. Ya, aku ni peka. Zaman dulu tak adalah bahasa orang peka kan. Zaman kita sekarang ni bahasa orang, ada bahasa orang peka, saya pun tak tahu. Bahasa isyarat lah kan. Bahasa orang peka, bahasa isyarat. Datang kepada Allah orang peka. Ini kita cerita konteks zaman dululah. Lepas tu ada yang tolak hadis ni sebab dia kata hal ini tak relevan, padahal hadis ni bercakap dalam konteks zaman dulu. Contoh kalau dia hidup di satu tempat, dia peka. Lepas tu tak ada orang yang boleh ajar bahasa peka tu kat dia, cerita tentang Islam. Dia nampaklah berita tu, tapi dia tak tahu lah benda lah. Dia nak faham macam mana kan dia peka kan. Satu orang yang peka. Kemudian datang pula orang yang apa ni disebut dalam hadis, orang yang almas, orang yang gila. Ajaran Islam sampai habis gila, nak buat macam mana? Tak faham apa lah dah gila. Ya. Kemudian datang yang ketiga, ahli fatrah. Ahli fatrah ni golongan yang Nabi dan Rasul tak sampai kat mereka. Ya, dalam beberapa ratus tahun ajaran Nabi sebelum tu pun dah pupus. Maknanya dah hilang, pengikut dia dah hilang. Lepas tu mereka lahir tak sampai kat mereka. Ni golongan ketiga yang akan datang pada hari kiamat. Dan golongan yang keempat adalah golongan yang belum baligh. Ni kanak-kanak lah. Ya, yang mana ajaran Islam tu ada sampai kat bapak dia tak ajar kat dia. Dia belum balik, mana wajib lagi. So bila empat-empat ni datang, Allah kata, apa alasan kamu peka, apa alasan kamu gini, apa alasan ni, masuk. Sekali Allah kata, pilihlah agama apa yang kamu nak pilih. Dah dia tengok semua orang Islam masuk syurga, Islam lah ya Allah. Ini orang paling senang lah hidup dia. Dia buat decision tu bukan kat dunia, dia buat decision tu di akhirat. So dia terus dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita ni lah peka idak, gila idak, balik pun terlebih dah. Apa dia lagi? Nak kata fatrah tak adalah. Oi, macam-macam peringatan dah sampai kat kita ni. Jadi tak ada keuzuran tak ada keuzuran kepada kita ya. Maka dekat sini Allah Ta'ala menunjukkan pada kita penyesalan pertama kerana penyesalan mereka menjauhkan diri daripada kebaikan ya, sedangkan mereka ada peluang berbuat kebaikan itu atau menjauhkan diri daripada peringatan, sedangkan mereka boleh mendengar peringatan itu. Yang kedua, menyesalnya mereka kerana mereka tidak menggunakan nikmat hidayah, nikmat panca indera untuk mereka mendapat hidayah. 3 tadilah nikmat kita sebut tadi ya. Baik, yang ketiga kita tengok kat sini. Lepas Allah sebut dengar, Allah kata naqil. Naqil ni berfikir. Kenapa Allah sebut fikir? Fikir kat sini maksudnya faham untuk beriman dan beramal. Sebab bila kita dengar sesuatu, bila kita faham tu dia melahirkan keyakinan. Yakin tu dia melahirkan iman. Dan iman tu dia melahirkan amal. So Allah Ta'ala sebut, ayat ni menunjukkan 2 perkara yang kita kena faham. Ada orang dia dengar, dia beriman, tapi dia tak beramal. Dia tak beramal. Ada tak orang beriman tak beramal? Ada. Dia beriman tapi dia tak beramal. Dia percaya Allah, percaya hari kiamat, percaya semayang tu wajib, tapi tak semayang. Ada tak? Ada lah. Mana boleh tak ada pula? Mestilah ada. So maknanya ini pun akan termasuk perkara yang disesali. Sebab tu Allah tak memisahkan antara mendengar dan berfikir. Sebab Allah nak mengatakan
Ada golongan yang sekadar dia beriman tapi dia tak beramal. Ataupun dia beramal tapi dia tak beriman. Ada? Beramal tapi tak beriman. Ada? Tak ada? Betul. Kalau beriman mesti beramal, not necessary. Not necessary. Ada yang beriman tapi dia tak beramal. Dan ada yang beramal tapi tak beriman. Ada? Itu supposedly macam tu lah. Tapi ada juga yang tak buat macam tu. Ya. Ada yang beramal tapi dia tak beriman. Seperti orang munafik. Maknanya dia menzahirkan dia beriman. Zahir je lah. Dalam hati dia sebenarnya dia tak beriman. Dia berpura-pura beriman. Tapi dia semayang tapi berpura-pura lah. Ini orang munafik dari sudut akidah dalaman. Ya, di zaman Nabi Abdullah bin Ubay semua tu semua beramal tapi tak beriman tu. Dari segi hukum dunia kita katalah dia beriman, tapi di sisi Allah dia tak beriman, walaupun dia ada mengerjakan amal. Sebab tu masa dia mati Nabi larang, Allah larang Nabi semayang jenazah dia. Mana dia kafir lah tu. Allah larang Nabi kebumikan dia di perkuburan Islam. Mana dia kafir. Cuma dari segi hukum dia dikatakan beriman. Kita tak tahulah, tapi ni isi hati orang. Ada orang dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam tu sebenarnya dia bukan percaya sangat Islam tu. Dia sebab mungkin atas sebab apa-apalah, sebab tertentu. Tapi kita tak bolehlah kata you ni tak Islam. Tak boleh. Zahirnya Muslim, tapi di sisi Allah apakah dia Muslim? Belum tentu. Belum tentu. Sebab Allah yang lebih mengetahui dalaman dia. Kalau ada orang yang beramal, beriman, semayang semua tak tinggal, tapi anak dia nak larang, tak tutup aurat, tak tutup macam mana? Yang tu apa bagi kau? Yang tu beriman lah. Dia beriman. Maknanya selagi mana dia percaya benda itu wajib, maknanya dia beriman lah. Ya. Tapi dia sendiri beramal, itu dia beriman dan beramal. Dia beriman dan dia beramal. Cuma amal itu sama ada amal tu untuk dirinya atau amal tu juga kepada orang lain. Maksudnya tanggungjawab dia kepada orang lain. Dari segi dia okey lah, tapi dari segi tanggungjawab dia lah. Dari segi tanggungjawab dia. Tapi kalau dia dah sampaikan benda tu tak diendahkan, jadi dia still ada excuses, ya, excuse untuk dia dilepaskan di hari akhirat, ya. Okey, jadi kat sini menafikan sifat orang yang beriman tanpa amal ataupun orang yang beramal tanpa iman. Mereka ini juga orang-orang yang akan menyesal pada hari akhirat. Maksudnya kalau orang munafik tadi dia akan menyesal lah, sebab amal-amal ni semua Allah Ta'ala tak terima. Macam tu juga orang-orang kafir, Allah kalau dia ada kebaikan Allah Ta'ala tak terima sebab dia tak ada iman, ya. Dan demikian juga orang beriman akan menyesal kalau dia sekadar beriman tapi dia tidak beramal, dia tidak praktis. Sebab tu Allah sebut naqil. Faham itu merujuk kepada untuk dia iman dan untuk dia amal, ya. Cuma bezanya apa? Bezanya yang tak beriman kekal dalam neraka, yang beriman tapi fasik dia tidak kekal di dalam neraka. Dia akan keluar balik lah. Tapi walaupun keluar dia kena masuk dulu. Dia kena masuk dulu, ya. Baik. Kemudian ayat ke-11, ya, kita lihat pada ayat yang ke-11. Ayat ke-11 Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang perakuan taubat. Perakuan, tadi Allah Ta'ala sebut tentang penyesalan, ya. Kali ini Allah Ta'ala sebut tentang perakuan ahli neraka, ya, perakuan
ahli neraka, ataupun kita sebut permintaan ahli neraka. Permintaan ahli neraka. Ya. Baik. Okey, antara permintaan ahli neraka yang kita lihat pada ayat yang kita bacakan yang ke-11 ini, iaitu fa'tarafu bidzanbihim. Mereka meminta Allah membenarkan mereka mengakui, maknanya menyesali akan dosa dia, supaya dengan dia mengakui dosa dia, insaf terhadap dosa dia, dia akan diselamatkan daripada neraka. Tapi apa Allah jawab? Fasuqan. Allah kata, lepas mereka kata kami bertaubat ya Allah, kami dah beriman ya Allah, ya, mereka mengucap syahadah, mereka menyaksikan keimanan pada hari kiamat, ya, dan juga mereka mengakui dengan taubat. Tapi apa Allah jawab? Suhqan. Celaka kamu punya taubat tu. Maknanya Allah tak terima. Suhqan ni dalam bahasa Arab sama ada makna celaka atau menghalau. Maknanya suhq. Orang Arab kalau dia panggil suhq, maknanya pergilah, jauh. Ya. Okey, maknanya dekat sini antara permintaan dan pengharapan orang-orang kafir pada hari kiamat adalah bila mereka beriman atau mereka bertaubat di hari kiamat, mereka berharap agar Allah Ta'ala menerimanya. Tapi Allah Ta'ala jawab tidak diterima. Ya, tidak diterima berdasarkan perkataan suhqan, yang maknanya celaka. Allah dah tak terima taubat, Allah dah tak terima iman. Ini kan pula kalau dah mati, memang tak terimalah. Itu satu dah. Nombor dua, sebab bila dah berlaku hari kiamat, matahari dah terbit di sebelah barat. Bila matahari dah terbit sebelah barat pun, walaupun belum kiamat, itu tanda besar kiamat pun, Allah dah tak terima taubat. Ya? Jadi maknanya dah dua dah perkara yang menjadi asbab tak diterima taubat dan iman tu dah berlaku. Dan yang ketiga, tak diterima taubat setelah turunnya azab. Ya, turunnya azab. Maknanya ada yang mati kerana azab Allah yang menimpanya. Ada yang mati mungkin sebab sakit, ada yang mati mungkin sebab perang, ada yang mati sebab azab Allah turun ke atasnya. Masa tu dia baru beriman, dia mati kerana azab tu, lepas tu baru dia nak beriman pun Allah tak terima. Sebab dalam ayat Quran Allah kata ada 4 sebab, termasuk dalam hadis lah, 4 sebab yang taubat orang tu dah tak terima dan iman dia dah tak diterima. Tadi kita dah sebut kan, nyawa di kerongkongan, matahari terbit sebelah barat. Yang ketiganya apabila azab turun. Tapi kita kena bezakan ya, azab turun dengan musibah. Kalau musibah, kalau dia taubat masih boleh, contohlah dia kena sakit, lepas tu dia taubat, dia beriman, Allah terima. Azab ni macam tiba-tiba lah, benda yang sudden, tiba-tiba berlaku gempa ke, tiba-tiba puting beliung ke Allah hantar. Jangan secara tiba-tiba, tsunami ke, elok-elok tiba tak ada signal tu datang. Ya, azab Allah Ta'ala lah, yang tu Allah tak terima. Ya, walaupun dia sempat mengucap ataupun dia sempat bertaubat. Ya, walaupun dia sempat bertaubat. Tu yang ketiga lah. Dan yang keempat, Allah tidak akan menerima taubatnya lagi atau keimanannya walaupun dia bertaubat dan beriman pada hari kiamat. So ada 4 keadaan lah. So kalau kita tengok ayat ni, maknanya mereka berharap dengan iman dan taubat mereka pada hari kiamat tu Allah menerimanya, tetapi Allah tetap tidak menerima. Ya. Okey, betul. Kalau saya rasa saya pernah cerita sebelum ni kisah bapa Nabi Ibrahim kan. Dia pernah datang jumpa Nabi Muhammad SAW, cerita ayah Nabi Ibrahim datang jumpa Nabi Ibrahim AS pada hari kiamat. Dia kata, wahai Ibrahim, aku nak beriman. Aku nak beriman kepada engkau. Inni amantu bika. Dia cakap ke anak dia. Tapi Nabi Ibrahim kata, kenapa sekarang? Sekarang dah tak boleh daya.
beriman pun tak guna dah, menyesal ke taubat ke tak berguna dah, ya. So maknanya taubat dan iman tu tak bermanfaat di hari kiamah. Okey. Baik. Kemudian kita tengok dalam Quran juga menyebutkan antara pengharapan dan permintaan ahli neraka lagi, iaitu mereka meminta agar mereka dikeluarkan daripada neraka. Mula-mula mereka minta balik dunia untuk beriman, tapi oleh kerana tak dapat, mereka cakap juga iman dan taubat tu di akhirat. Allah tolak, masuk neraka. Bila dah masuk neraka, mereka minta mereka dikeluarkan daripada neraka, keluar balik daripada neraka. Maknanya tak nak stay lah dalam neraka tu. Yang ni pun Allah Ta'ala disebut dalam ayat Al-Quran. Mereka kata, Rabbana akhrijna minha fa'ina'udna fa'inna zalimun. Dalam surah Mu'minun, Allah kata, mereka berkata, wahai Tuhan, keluarkanlah kami daripada neraka ni, kerana kami tak nak kembali kepadanya. Fa'inna zalimun, sebab kami sudah pun diseksa kerana dosa-dosa kami. Ahli neraka ni, bila dia kena seksa dengan dosa-dosa dia, okey, ni dosa kufur, ni dosa kan, lepas kena seksa, seksa tu akan berterusan. Dia orang katalah, kami kan dah kena seksa, keluarlah. Kenapa nak kena stay pula? Dah kena azab kan? Tapi Allah suruh malaikat jawab, qalakhsa'u fiha, kekallah kamu dalam neraka ni, wala tukallimun, Allah bisukan mereka. Tak ada cakap. So tak apa cakap pun tak faham. Forever and ever lah. Baik. Yang ketiga, mereka menyesal ataupun pengharapan mereka adalah minta Allah matikan. Bila minta keluar, Allah tak bagi, padahal dosa mereka semua dah dibalas tu, ya. Mereka minta Allah matikan. Okeylah, kalau tak boleh keluar, biarlah kami lepas kena azab ni, matikan terus dalam neraka ni, supaya kami tak hidup dah. Ya. Ini pun Allah Ta'ala disebut dalam Quran. Mereka berdoa, wa nadau ya Malik. Mereka kata, ya Malik, wahai malaikat Malik. Dia sebab malaikat Malik penjaga kan. Liyaqdi alaina rabbuk, tolonglah suruh Tuhan matikan kami. Mati forever lah. Dah mati dah, hidup kan. Mati kali kedua untuk selamanya, supaya mereka tak kekal dalam neraka tu. Tak tahan. Sebab minta keluar tak dapat. Biar mati je lah. Ya tu lah, nantilah dulu. Lepas tu Allah suruh malaikat jawab, innakum makithun, tak boleh mati, you kena stay. You kena stay, you tak boleh mati. So maknanya mereka tak matilah, ya. Mereka akan duduklah dalam neraka tu, selamanya. Tapi ada tak, itu orang Islam. Ni yang kafir. Kalau orang Islam, saya kata tadi lah, dia akan dikeluarkan balik. Bila habis dosa dia, Allah keluarkan dia balik. Tapi tak pasti saya ada ceritakan sebelum ni. Saya ada mengajar juga tentang kitab syurga dan neraka. Nabi cerita ahli neraka ni keluar dari neraka ada macam-macam keadaan. Ada yang keluar satu kaum ramai keluar, mungkin ratus-ratus ribu keluar dengan syafaat. Ada yang keluar satu keluarga, ada yang keluar terpisah daripada keluarga, maknanya keluar asing lah. Ada 4 orang, ada 3 orang, ada 2 orang, ada seorang. Kemudian ada yang keluar, masa dibawa keluar tu pun dia cerita keadaannya. Dalam hadis sebut, ada yang keluar, dia jadi sebesar dipanggil udun zarif, sebesar mancis, kecil, dia kena bakar, kecil. Jadi dia bawa keluar kan. Maknanya itu je sisa yang tinggal, bawa keluar. Ada yang dalam hadis sebut dikeluarkan kadang muka hitam lagi, fresh,
from oven. Maknanya Allah keluarkan dia, jasad dia dah okey dah. Dosa dia dah habis, jasad dia dah elok, muka dia masih panas, hitam keluar. Macam biskut angus. Macam biskut angus mau keluar. Ada yang keluar dah jadi arang. Arang lah, daripada kepala sampai kaki tu dah jadi macam arang, macam mayat yang dibakar kan. Ya, arang bawa keluar. Ada yang macam tu. Ada macam-macam keadaan lah mereka akan dikeluar. Ingat kencang. Tak adalah keluar senyum macam keluar penjara, tak adalah. Ya. Lepas dia keluar, sebab Allah akan matikan mereka dulu. Ada yang keluar hidup, ada yang keluar mati. Kalau keluar mati, Allah rendamkan dia dalam air syurga, hidupkan dia balik. Kalau yang keluar hidup tu, mereka akan dimandikan lah, bersihkan diri balik. Bersih balik lah, baru masuk. Tapi dalam hadis sebut, bila mereka nak masuk, mereka diberikan satu tanda di leher mereka, dan setiap ahli syurga melihat, ahli syurga menamakan mereka golongan Jahannam. So bila mereka keluar, walaupun muka dah cantik, muka ahli syurga, tapi ID tu tak boleh buang. Tattoo macam tattoo lah, cantik lalat. Bila ahli syurga tengok, ahli syurga akan panggil mereka, wahai golongan Jahannam. Sehinggalah mereka kata, ya Allah, bukankah kami sudah dimasukkan dalam syurga? Muliakanlah. So bila mereka minta, baru Allah hilangkan gelaran itu kepada mereka. Masa fresh masuk tu, kena panggil dululah, hai golongan Jahannam. Ya, apa khabar? Sihat. Kena. Ya. Ya ke? Tak ada kot. Oh, tak ada. Dia ada tattoo. Tapi lepas daripada mereka minta pada Allah, Allah buang panggilan tu, dan tattoo tu pun tak ada. Tanda tu pun Allah buang sekali. Tapi sebelum nak buang tu, dia merasalah tu siap. Merasalah berapa tu. Ya, torture. Bila ada tanda tu. Yelah, betul lah tu. Kesan dosa tu lah. Ya. Okey. Kemudian pengharapan dan permintaan mereka yang seterusnya adalah, bila minta mati tak dapat mati, mereka minta diringankan azab. Ya, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa qala alladhina fin nari li khadhanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Mereka berkata kepada malaikat yang menyeksa mereka, malaikat khazanah, tolonglah doa kat Tuhan kamu wahai malaikat, supaya ringankan azab kami. Kalau tak nak matikan kami pun, ringankanlah, takkan tak boleh ringan pun. Tapi Allah jawab, fazuqu falan nazidakum illa azaba. Rasa kami tak boleh ringan, diskaun tak ada, up ada, nazid kami akan tambah. Maknanya sentiasa tambah. Lagi lama dia duduk, lagi dahsyat kepanasan api dia. Azab dia lebih berat daripada apa yang dia rasai sebelumnya. Barulah dia rasa sakit. Sebab kalau dia yang sama je, dia dah kebal lah, ala bisa tegar biasa. Macam orang dah biasa pegang kuali panas kan, masak biasa je. Tapi kena upgrade, supaya dia rasa sakit tu balik. Ya. Baik. So kesimpulan, last kali permintaan mereka Allah sebut surah Al-A'raf. Bila minta cuti tak dapat, minta ringan tak dapat, last kali Allah sebut surah Al-A'raf, pengharapan mereka atau permintaan mereka adalah minta rezeki daripada syurga. Ya, minta rezeki daripada syurga. Ya, mereka akan panggil, wanada ashabun nar ashabal jannah. Dia akan panggil keluarga-keluarga dia yang masuk syurga. Tak kisahlah anak dia ke,
suami dia ke, isteri dia ke, adik-beradik dia ke, mak ayah dia ke, dia panggil. Allah akan bagi dia macam intercom tu. Dia cakap, dia panggil nama, keluarga dia yang duduk dalam syurga dengar nama. Allah bagi dengar. Tapi bukan sentiasa boleh dengar ya. Bila Allah izin saja baru boleh. Maknanya kita boleh berbual dengan ahli neraka. Kita boleh berbual. Depend on Allah punya kelulusan, approval. Tak. Dia boleh request, okay, saya nak si fulan. Allah kata this one no, reject, ganti lain. So tak boleh lah. Dia boleh request lah, tapi belum tentu dapat. Tak. Hatta Nabi SAW pun nak bagi syafaat kat umat Nabi pun bukan semua umat Nabi Allah benarkan dapat syafaat tak masuk neraka. Ada yang kena masuk dulu pun Allah benarkan Nabi bagi syafaat. Tak semua. So Allah tengok beberapa berat kesalahan dia. Berapa berat kesalahan dia, sesuai dengan kesalahan dia lah. Ya. So maknanya ahli neraka, ahli syurga, dia boleh berkomunikasi antara satu dengan lain, tapi bukan setiap masa. Bahkan ahli syurga nak tengok keadaan ahli neraka pun boleh. Atau kalau kita baca surah Mutaffifin, ahli syurga akan tanya, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Mereka tanya Allah, ya Allah, orang kafir yang seksa kami dulu tu dah dibalas ke azab dia? Dia tanya, hal thuwibal kuffar. Allah pun buka singkap, dia boleh tengok live. Tu tengah kena lah tu. Okey, saya puas hati, tutup balik. Ada, boleh tengok. Allah appear. Bukan kena ada apa kita panggil, wallpaper ke screen ke apa tak. Dia appear macam kita tengok teknologi sekarang kan, tak apa benda tak saya tengok. Dia macam tembak keluar kan, macam tu lah. Dia boleh tengok lah. Oh, tengah kena seksa. Boleh tengok. Laser kan, boleh nampak. So boleh tengok lah. Ya. Sampai kalau dia puas hati, saya maafkan orang tu, lepas lah dia. Itu kalau dosa dengan manusia lah. Baik. Jadi mereka minta apa? Mereka minta syurbah minal ma'. Mereka minta buah ke ataupun seteguk air. Allah tak bagi juga. Saya tak dapat apalah. Ya. Okey. Jadi maknanya kat sini beri pengajaran pada kita bahawasanya kewajipan untuk menyegerakan bertaubat. Menyegerakan taubat, menyegerakan berbuat amal soleh, menyegerakan berbuat kebaikan, ya. Kerana sebelum sampai kepada mereka itu tempoh tidak bermanfaat lagi amal soleh ataupun iman mereka ataupun taubat mereka, ya. Baik. Okey, habis kita untuk sampai ayat berapa tadi tu? Ayat yang ke-11. Nanti insya-Allah kita sambung ayat 12 berkenaan dengan sifat golongan orang-orang yang beriman. Janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Tapi yang menariknya, sebelum saya nak cuba tengok perkataan tu. Kalau siapa belajar bahasa Arab, Allah Ta'ala sebut mereka mengaku bidzanbihim. Allah Ta'ala tak kata fa'tarafu bidzunubihim. Satu zanbun, satu lagi dzunubun. Siapa tahu apa beza dia? Zanbun dengan dzunub, apa beza dia? Siapa belajar bahasa Arab? Siapa makan nasi Arab? Siapa pakai jubah Arab? Semua ada, ya? Apa beza zanbun dengan zunubun? Kan kita kata Allahumma ghfirli zanbi dengan Allahumma ghfirli zunubi. Apa beza dia? Tak tahu. Kalau zanbi, satu dosaku.
Contoh dia buat satu dosa ni, dia buang, ya Allah, Allah maghfir li dhanbi. Apalah dosaku itu? Kalau dhunubi jama', dosa-dosaku. Maknanya benda yang lepas-lepas yang dia tahu atau yang dia tak tahu. Suatu kalau kita buat dosa-dosa yang lepas, kita ingat tak ingat, sebut dhunubi. Tapi kalau dosa tu masih fresh, baru buat, nak taubat, sebut dhanbi. Sebut dhanbi. Baik. Tapi dalam ayat kita baca ni, Allah sebut mereka mengaku satu dosa ke banyak dosa? Kau berdasarkan ayat ni, satu dosa ke banyak? Satu lah. Sebab Allah sebut zanbun, Allah Ta'ala tak sebut zunubun. Padahal orang kafir ni ada satu dosa ke banyak dosa? Banyak. Tapi kenapa mereka hanya mengaku satu dosa mereka? Kenapa mereka tak perlu mengaku dosa-dosa yang lain? Kerana dosa yang menyebabkan paling besar, yang menyebabkan semua dosa-dosa lain tak terampun kerana dosa tu, dosa syirik mereka pada Allah. Sebab kan dalam Quran Allah kata, siapa yang mensyirikkan aku takkan mengampunkan juga dosa-dosanya yang lain. Saya bagi contoh. Katakanlah satu orang dia berjudi, dia minum arak, wala'iyahzubillah, tapi dalam masa yang sama dia percaya kepada benda syirik. Contohlah, walaupun dia taubat dosa arak, dosa judi, tapi dosa syirik dia tak taubat, Allah tak terima juga dosa tu. Taubat tu, tak maaf. Walaupun dia tinggal, benda tu tak terhapus, masih ada. Sebab tu orang kafir, Allah tak guna perkataan bidhunubim, Allah kata bidhanbim. Sebab mereka kata, kalau syirik ni dulu kami taubat, masuk Islam, nescaya semua dosa-dosa yang baki tu apa jadi? Akan dihapuskan juga. Sebab itu ayat ini juga nak menunjukkan betapa besarnya dosa syirik. Betapa besarnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Wallahu a'lam. Sebab tu orang yang syirik pada Allah pun tak dapat syafaat Nabi. Antara orang-orang yang tak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi yang syirik dan mati dalam keadaan syirik. Sama ada mati dalam agama syirik atau mati dia rasa dia Islam tapi dia pengamal syirik. Pengamal sihir, duk minta kat jin lah, apalah semua ni, mati macam tu, tak dapat syafaat, tak dapat, tak layak, tak qualified. Tapi kalau syirik kecil layaklah, ada riya, amalan yang tu masih valid lah sebab dia kecil. Yang syirik besar, syirik besar. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin washabihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa janna bil afiyah. Allahumma afina wa'fu anna washfina washfi mardana. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Walhamdulillahirabbil alamin.